Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Selamat pagi. Salam hari Rabu ya. Semoga kita sentiasa dikasihi, disayangi, dirahmati Allah insya-Allah. Amin ya guys. Pagi ni selesai berjoging tadi. Ambo pergi klinik ya. KK untuk mengambil ubat ya. Alhamdulillah sampai-sampai je. Hamba dapat nombor 3 ya. Dan lepas tengah dah sampai rumah ya guys. Alhamdulillah dipermudahkan ya. Selalu tunggu nak jumpa doktor ke, nak ambil darah ke. Memang lambat ya, apalagi ambil ubat ya. Tapi alhamdulillah hari ini dipermudahkan ya. Okay guys, semoga kita sentiasa sabar, ikhlas pada diri sendiri ya, dan sedia memaafkan orang lain ya. Tapi kadang-kadang tu kita bukan manusia yang maksum ya, bukan insan yang maksum. Kadang kita memaafkan, tapi kita tidak mudah melupakan ya. Itulah realiti kehidupan ya. Okay guys, untuk bersambung episod yang sebelum ni, yang first time Ambo buat video di rumah ya, mengenai kehidupan Ambo dari kecil sampai dewasa ya, sampai dah rumah tangga ya. Dan Ambo nak sambung lagi lah ya, tentang jodoh ya guys, tentang jodoh, tentang pertemuan ya, dan tentang perpisahan. Kita di dunia ini adalah ciptaan Allah, kehendak Allah, takdir Allah ya. Dia akan menentukan segala-galanya. Okay guys, sepanjang Ambo mula jadi remaja, kalau kawan-kawan sebaya dengan Ambo dia jam 6 dia jaturan 1 pun dah mula bercinta ya. Sebab satu kampung tu Ambo tahulah sahabat-sahabat Ambo. Tapi Ambo masa bercinta umur dah 17 ke 18 tahun gitu. Tapi dah taklah bercinta rak ya, cinta mati bukan ya. Sebab Ambo ni orang kampung ya guys, sentiasa diserapkan oleh ilmu agama, oleh orang tua ya. Kita menjaga batas. Okay guys, perkenalan yang pertama dengan seorang lelaki berasal dari Penang kot. Dia bekerja di sebuah hotel sebagai pengurus ya, dan dengar kabar bapak dia juga pengurus hotel di Thailand, pengurus juga anak beranak. Sebulan sekali bapak dia akan datang ke KL ya, berurusan tentang pengurusan hotel. Kami berkawan secara biasa saja guys. Kalau ada, taklah kata setiap minggu nak jumpa, tak ada. Sebulan sekali kot. Itu pun Ambo masa tu bodoh guys, fikiran kampung lagi. Ambo kalau nak jumpa dengan kawan lelaki tu, itulah seorang, tak ada banyak. Tapi Ambo rasa macam bila kita masa dulu kuno sikit otak ni. Ambo takut bila berkawan nanti bersentuhan mengandung. Bodoh kan? Itulah bodohnya Ambo. Tapi lama-lama bila kawan serumah cakap, gila kau, tak apa-apa boleh mengandung, jumpa dia boleh mengandung. Oh iya ke? Tentang perhubungan yang menyebabkan mengandung tu Ambo tak betul tahu ya guys. Lama jugalah berkawan dengan dia, hampir bertahun lebih kak. Dan kami hampir nak bertunang ya, lagi 2 minggu nak bertunang ya. Bukan bertunang lah, keluarga dia nak datang Malaysia jumpa orang tua. Satu hari tu di kecoh viral di sebuah kilang ya, di sebelah kilang yang tempat Ambo kerja tu.
adalah kes perempuan ya, girl ni lah, yang agak apa sosial sikit, yang kes terung ya. Satu hari tu Ambo dengan kawan tu berjumpa lah. Entah macam mana dia boleh bertanya dengan Ambo. Macam dia katanya orang kerja kilang memang macam tu ke? Semua orang perempuan-perempuan kilang macam tu ke? Dia kata. Ambo naik angin guys. Ambo marah sangat. Ambo cakap tak semua orang macam tu. Cakap, Ambo sentiasa menjaga kehormatan Ambo. Sentiasa menjaga supaya diri Ambo ni tidak jadi begitu. Berdoa selalu. Ambo selalu ingat pesan arwah Abah ya. Kalau orang bagi air jangan minum, bagi bergula atau coklat jangan ambil juga, tapi jangan makan, katanya simpan masuk dalam beg. Itulah pesannya. Tapi tiba-tiba dia bercakap macam tu, Ambo naik angin ya guys. Memang bodoh lah Ambo masa tu. Ambo lari ya. Masa tu kita kalau berjumpa dekat satu tempat port di KL tu, Benteng namanya tempat tu, tempat makan-makan situ je lah. Makan-makan, kalau jumpa makan-makan, tak ada ke tempat lain. Ada sekali pun lepak di shopping komplek ke Ampang Park macam tu ya. Itu sajalah. Masa tu tak memikir apa ya. Masa dia lepas bercakap tu, Ambo tinggalkan dia. Ambo tak tahu dari mana arahnya jalan tu. Ambo terus dia tahan taksi. Padahal kalau berjalan kaki dah dekat je Benteng dengan stesen bas mini ni, Bangkok Bank dengan apa nama satu bank tu. Dekat aja. Tapi orang dah marah guys. Dah kecil hati kan. Ambo tahan taksi. Ambo kata Hong Kong Bank. Ambo kata Hong Kong Bank. Mungkin dia dengar Ambo cakap Hong Kong Bank, dia pun tahan taksi belakang, naik tu. Sampai dalam taksi, Ambo tukar pen tu. Ambo kata Bangkok Bank ya. Okey, terus hantar Bangkok Bank. Tu balik rumah, maka putuslah kami. Putus, tapi dia tulis surat ya. Dia surat seminggu tu ada 2 kali kot. Dia ada surat panjang, envelope yang panjang tu guys. 5 line 4 line dia tulis. Dia minta maaf. Dia takut. Dia memang niat dia nak jadikan Ambo ni isteri kan. Tapi dah dia terlanjur cakap macam tu. Dia kata dia percaya yang Ambo ni suci lagi ya. Tapi Ambo tak balas. Dah hampir sebulan kot dia hantar surat. Tebal-tebal. Panjang-panjang, envelope yang panjang tu. Masa tu Ambo duduk sewa dekat rumah duduk sewa bilik kat rumah kakak bilas tu. Dah lama tu guys, 3-4 bulan, one day. Tapi sepanjang perpisahan tu, Ambo berkenalan dengan seorang lelaki juga, kawan kepada kakak Ambo. Ya kan, masa tu kakak Ambo dah punang, tapi kawan dia berkenalan. Tapi tak dah lah serius, hanya kawan macam tu je. Satu hari Ambo balik kerja, balik pukul 2 lebih kot. Ambo terus ambil wuduk. Walaupun duduk KL, duduk ke Sungai, tapi solat Ambo tak lupa guys. Itu pesan orang tua ya. Umur dalam 17 ke 18 tahun macam tu. Ya. Ambo terus solat. Lepas solat, belum solat lagi, ambil wuduk saja. Adik-adik yang anak-anak tuan rumah tu cakap, makcik atau Cik Noh, ada orang bagi bunga. Ambo pun tengoklah siapa yang bagi bunga. Tapi Ambo tak kenal siapa bagi bunga. Ambo kata, siapa yang bagi? Dia kata tengok dalam kereta. Okay guys, lelaki tadi, orang yang pertama yang mengisi dalam hidup Ambo lah. Ambo pun
rasa sedih. Tapi hati ambo dah tahu guys. Ambo tak suka orang yang tak mau percaya ambo. Sebab kita tahu kita jujur, kita ikhlas. Tapi orang mencurigai. Ya. Tapi sebelum dia datang bawa bunga kerana hari jadi ambo. Bunga yang besar, bunga roh yang besar sangat guys. Dia ambo tengok dekat dalam kereta tu. Dia senyum tu. Ambo mula menangis. Nangis bukan menyesal. Ambo kata dalam hati bersungguh-sungguh sangat dia meminta maaf. Tapi yang berasa masa tu belum memaafkan dia. Pantang orang tak percaya. Dan kepatangan jugalah. Sebab itu asalnya dulu lah Sarah si kecil. Bila orang tak percaya yang ambo ni boleh belajar. Orang tak keluarga lah tak percaya ambo ni pelajar terbaik kat kelas. Masa tu lah berasa bila sesuatu yang ambo buat tu orang tak percaya. Ambo rasa down masa tu. Okay. Lepas tu, tapi sebelum dia hantar bunga tu, dia ada juga datang. Dia kata nak jumpa sekejap jadilah, 5 minit pun cukup lah, dia kata. Masa tu dia dekat pagar rumah kakak tu. Kakak dan abang ipar pun dengar. Kakak rasa dengar. Kata okey lah. Ambo nak halau dia tak boleh. Tapi ambo kata okey. Pukul 6 nanti ambo pergi tempat tu. Kat benteng tu lah. Dia balik saja, setelah solat, ambo terus tidur sampai pukul dekat maghrib. Kakak dalam rumah tu, dia kata, dikejutkan pula tu, dia dengar. Dikejutkan. Katanya, no. Tadi Kak Long dengar kau nak jumpa budak tu. Bangunlah maghrib. Ambo marah. Ambo tinggikan suara. Dia lantak mampus lah dia. Itulah dia guys. Habis tu sebelum dia masa dia datang tu, dia kata nak jumpa, nak bercakap face to face. Dia cakap kalau lah ambo ni ada lelaki lain, dia doakan yang baik. Ataupun kalau selepas 20 tahun ambo berpisah ke bercerai ke, dia sanggup ambil balik. Na'udzubillah ya guys. Bersungguh-sungguh sangat. Itulah dia. Kalau kita mengecewakan orang, one day kita akan juga dikecewakan. Ya? Tapi itulah takdir juga ya guys. Dan ambo berkenalan dengan orang yang hampir dengan kampung ambo jugalah, yang daerah yang sama. Kenalan kami tu spontan saja guys. Dia kawan kakak. Disebabkan ambo ni dah putus dengan orang tu, ambo tak ada banyak kawan. Itulah satu. Dan bila ambo tengok hati tu macam dah jatuh cinta. Tapi jatuh cinta pun tak juga kot. Tapi orang dah lepas kecewa, dia perlukan seseorang yang mendamaikan jiwa dia kan. Itulah. Ambo berkenalan dengan lelaki tu hampir tak sampai setahun dah. Dia 4-5 bulan kot kami bertunang. Lepas tu tak sampai setengah tahun. Janjinya bulan dah selepas tunang tu, bulan 6 bertunang. Janjinya bulan 12 nak langsung. Itu permintaan ambo. Ambo tak nak lama-lama. Tak nak sesuatu berlaku kemaksiatan misalnya. Tapi ditunda ke bulan 1 sebab sesuatu yang tak dapat dielakkan ya guys. Dan memulalah hamba menikah dengan lelaki itu yang digelar sebagai husband atau suami. Okay guys, bermulalah hidup hamba menjadi seorang isteri ya. Bulan pertama perkahwinan hamba dah mabuk guys. Bulan 1 hamba nikah ya. Bulan 2 tu dah mabuk. Rezeki Allah nak bagi ya, gunting pelamin namanya. Anak pertama bulan 1 nikah, bulan 10 dah dapat anak seorang lelaki ya. Hidup bahagia, tapi tak juga bahagia guys.
mula perkahwinan tu, ambo dengan suami duduk dengan rumah mak mentua 2 minggu, dekat rumah sendiri mak ambo seminggu. Adalah dalam 2 bulan kot. Satu hari arwah abah cakap, kalau boleh duduklah asing, dia kata. Tak payah nak bercampur dengan mak bapak. Bukan kita orang tak suka, tapi kalau kau cakap kesar, kau terasa. Kalau mak kau terasa tercakap kasar, nanti kau terasa. Lagipun belajarlah berdikari, dia kata. Kalau ada duit sikit, buatlah pondok-pondok dekat ujung tanah sana tu. Okey, hamba pun utarakan yang apa yang arwah abah cakap kepada suami. Suami masa tu kerja CKR lah, kerja kerajaan lah. Ada quarters kosong, ya. Dia pun mohon lah dapatlah duduk quarters, ya. Masa tu belum bersalin lagi. Belum bersalin masa dah kat quarters. Balik bersalin, duduk kat mak 2 minggu rasanya. Lepas tu balik rumah sendiri. Semua kerja rumah-rumah dalam pantang, ya, dengan bentannya kadang. Semua kerja hamba buat lah, ya. Kehidupan masa dalam pantang tu pun hamba 3 beranak hamba jaga sendiri, guys. Anak pertama je mak jaga, ya. Hamba tak nak menyusahkan mak, tak nak. Sebab mak pun selalu tolong abah pergi menoreh juga, ya. Dalam hati hamba, hidup hamba hanya untuk suami. Cinta dia, hamba rasa walaupun dulu hamba pernah berkawan kan, tapi hamba rasa suami itu adalah cinta pertama, dan hamba akan anggap dia adalah cinta terakhir hamba, ya. Hamba memang percaya dengan dia. Walaupun banyak onar, ya. Sebenarnya sejarah suami hamba ni dulu memang buruk lah perangai dia. Tapi alhamdulillah dengan didikan hamba, dengan ajaran hamba, dengan cara hamba, dia berubah, ya. Dia dulu seorang pemabuk, seorang kaki judi, seorang kaki perempuan, kaki lepak, kaki pukul, ya. Dia kalau dia mengamuk, dia pukul je orang. Tu dengan kita punya kebijaksanaan seorang isteri itu mendidik dia. Kaki rokok, ya. Memang kaki satu hari tu 4-5 kotak. Satu hari dia isap rokok. Sampai nak beli sayur, nak beli apa pun tak ada duit, kan. Tapi alhamdulillah, hamba ni wanita yang sederhana. Apa saja yang ada untuk dimakan, yang halal, janji kenyang. Itulah motif hamba punya motivasi. Tapi suami hamba ni dia tak boleh, ya. Kalau tak ada rokok dia mati. Kalau tak rokok ni dia lemah, ya. Dia nak makan yang sedap-sedap saja. Hamba tak ada. Dia selalulah kesempitan duit, ya. Dulu memang memula kahwin memang kita ada dah kereta lah. Sebelum kahwin pun dah ada kereta. Dan suami bawa kereta dibawa jadikan private sapu ataupun taksi, ya. Dapatlah duit sikit. Tapi satu hari kereta tu dicuri orang, ya, diambil orang. Bermulalah kesusahan hidup kami masa itu. Tapi bagi hamba tak susah. Ada beras, lepas tu hamba akan sanggup cari sayur-sayur tepi sungai, ya. Sungai Langat tu ada pucuk paku, ada kangkung, ada ubi kayu yang dihanyut di sungai tu, tumbuh kat tepi-tepi tebing tu. Hamba kutip bawa balik untuk makan lah. Hamba makan dia, tapi dia tak boleh tekak, dia tak boleh terima. Dia nak yang sedap-sedap, ya. Dan anak-anak sekolah juga. Tapi dia ada juga bagi duit sayur, duit sayur setiap hari. Hamba jimat duit sayur, hamba simpan sikit-sikit. Bila dah banyak, hamba beli baju anak macam tu. Kalau suami hamba tersesak, duit tu juga hamba keluarkan untuk beliau, ya.
Satu hari suami suruh Ambo pergi minta kerja. Ambo sedih guys. Sebab Ambo memang bercita-cita nak jadi isteri full time. Nak jaga suami, nak jaga anak dekat rumah, nak bersihkan rumah, nak berladang, bercucuk tanam di belakang rumah, ya, menambah pendapatan ataupun menambah rezeki kita kat rumah, ya. Tapi sebulan dah guys, Ambo tunggu, Ambo menahan, berfikir, perlukah aku bekerja? Patutkah aku bekerja, ya? Okey. Satu hari dia pun tanya balik. Dia kata kalau nak makan sedap, nak baju cantik, pergi kerja, tak payah duduk rumah. Tersentap jantung Ambo guys. Ambo cari buku-buku apa ada yang adakah ada yang tertulis seorang isteri tu patut bekerja mencari nafkah. Last seminggu juga Ambo fikir. Satu hari Ambo ada baca iklan di Bandar Baru Bang itulah, sebuah kilang. Ambo terus call. Dia kata ada kerja kosong tak? Dia kata ada, cuba datang. Ambo pun pergilah. Dapat guys, alhamdulillah. Bermulalah hamba menjadi seorang pekerja atau buruh di sebuah kilang, ya. Sebab Ambo ni sejarahnya memang sampai LCE saja, yang layaknya kilang, ya. Dan bermulalah pengurusan anak-anak tu, pengurusan suami, pengurusan rumah tu berkurangan, tidaknya full time, ya. Separuh-separuh, ya. Selebihnya di kilang lah, ya, di tempat kerja. Okey, bila sesuatu yang terabai, ya, anak-anak terabai, ya, suami terabai, itulah puncanya. Makin lama makin jauh. Kadang-kadang OT banyak, kerja lebih masa banyak, dan satu hari memang tak ada masa lah nak pergi beli barang dapur ke, nak bayar bil ke, ya. Gaji suami saya, gaji suami Ambo kecil guys, kerja kerajaan, hanya buruh pasar, buruh kecil aja kan. Dari kuli tak banyak. Dulu kalau kerja kerajaan tu yang kuli-kuli ni, basic je 200 lebih dia kan. 200 lebih. Tapi kalau ada allowance itu ini adalah kurang 700-800 gitu, ya. Tapi bila dah start Ambo bekerja, ada OT, kadang-kadang Ambo letih. Ambo nak balik. Bila Ambo balik, suami marah. Dia kata kalau tak OT, macam mana nak dapat duit banyak? Kata banyak benda nak beli, banyak benda nak di-settle. Panas otak Ambo, ya? Nak rehat pun tak boleh. Ambo kerja lah. Kebetulan kilang tu banyak order, ya, banyak bisnes masuk. Dan OT lah sampai malam, tengah malam pun ada guys, pukul 12, pukul 11 balik, ya. Balik-balik dengan rumahnya kusut masai, rumahnya yang macam kapal, ya. Tapi sebelum pergi kerja tu, pukul 4.30 atau pukul 5 Ambo dah bangun, dah siapkan semua keperluan suami, makan minum dia, anak-anak punya semua dah siapkan, pakaikan baju semua dah basuh, dah mop semua. Hanya balik, kalau dia balik sekolah, balik kerja, makanan ada untuk panaskan saja, ya guys. Okey. Dan bodohnya Ambo masa tu guys, memang bodoh. Ambo serahkan kad ATM Ambo dulu dekat suami. Ambo kata gunakanlah duit ni untuk apa, bayar-bayar bil. Ambo tak ada masa, cakap. Dia ambil lah, ya. Masa tu gaji Ambo 1,000 lebih je guys, 1,000 lebih. Tapi masa tu OT memang banyak. Tak kira operator ke, line leader ke, supervisor je, ambil lah OT seberapa banyak. Dia
company akan bayar. Dan ambo masa tu banyaklah gaji guys. 3-4 ribu sebulan. Ya. Bila bonus campur, time bonus campur dengan gaji dekat 8 ribu, 7 ribu lebih, dekat 8 ribu. Okey, kalau memang urusan rumah, pembelanjaan, barang-barang rumah, bil api, bil air, memang suamilah yang uruskan, dia yang ambil duit. Ya. Ambil sikit aja kalau nak bayar hutang kapet ke, bayar sikit berkurang 200 macam tu. Yang lain dia ambil duit top up ke, top up telefon ya. Duit dia cuma bayar duit kereta je. Tapi yang tak tahu betul ke tak betul duit gaji dia untuk bayar kereta. Dah berbelas tahun ya, bukan belas tahun. Bekerja tu dekat 20 tahun kat guys. Kerja ya. Kalaulah katanya sebulan gaji hamba tu digunakan sebanyak 2,000. Dulu murah guys, perbelanjaan kan murah. Adalah keperluan 1,000 ke 1,000 lebih ke untuk simpanan ya guys. Tapi one day bila satu hari tu hamba teringin sangat nak makan durian. Durian daripada luar lah, tepi jalan tu jual. Dia kata mana ada duit. Hamba kata sebiji tu durian tak boleh beli ke? Duit tak ada, dia kata. Mana ada tinggal 200 lebih je dalam. Hamba jadi mengamuk guys. Hamba ingat adalah duit hamba lebih kurang 10,000 ke 20,000 dalam bank. Ya, kerja berpuluh tahun itu. So dia kata tunggu durian mak dia gugur baru boleh beli makan durian. 3 bulan baru boleh makan durian guys. Sedangkan hamba nak makan durian 3 bulan yang lalu. Ya. Bila dah gugur durian, dia bawa lah 5-6 biji balik rumah. Makan sampai sepuasnya. Hamba kata hamba nak makan 3 bulan lepas, bukannya hari ini. Itu jahatnya hamba tu, bodoh ni. Itulah. Okey, berbalik pada gaji tadi guys. Tak munasabah ya. Kita kerja kuat-kuat, kita kerja sungguh-sungguh, gaji tak ada nak simpan ya. Dia kadang-kadang sepanjang bekerja tu dia telah berpindah kerjaan lain di sektor lain, di pejabat lain ya. Sebagai driver bas, Pajero ya. Dia dah tukar, tidak daripada jabatan yang tadi, tapi kerajaan lagi lah guys. Sama juga guys gaji dia. Ambo tak tahu. Kadang-kadang dia pinjam duit orang ya. Ambo juga yang nak bayar. Dia kata nak keluarkan duit lah, nak bayar duit ini. Duit apa? Duit tu hari dia pinjam duit orang ni. Bukan sikit kan, banyak. 9 ke 1,900 ke 1,000. Lepas tu untuk duit rumah pun bayar, bulan-bulan pun ambo dah suruh dia bayar. Ambil dia duit, kata bayar. Tapi tiba masa bertunggak juga guys. Duit ambo juga yang habis. Yang bulan-bulan tu ambo tak tahu mana pergi guys. Lepas tu bila kerja outstation guys, ada duduk hotel ya. Dia mesti sebelum duduk hotel tu nak guna duit sendiri. Nanti dah pun boleh claim di masa di jabatan daripada pejabat. Cukup bulan tu boleh dapat duitnya. Sebelum tu dia pinjamlah duit ambo guys. Di hotel 2-3 hari lah macam tu. Adalah 400-500 dia pinjam, dia pakai, dia kata pinjam. Nanti dah claim dia akan bayar balik ya. Tapi dah beberapa bulan dah selalu dia buat guys. Dia tak cakap pun dia dah bayar. Dia tak bagi pun duit yang dia pinjam. Tapi dia tak duduk hotel. Dia duduk dalam bas, dia duduk dalam Pajero. Ya. Dia hanya beli resit aja kat hotel tu RM5. Lepas tu dia clean di pejabat. Duit ambo dia makan, duit clean pun dia makan. Ambo tak tahu apa dia buat dengan duit. Bukan ambo nak memburukkan dia, tapi ingatlah ya, isteri hanya membantu saja.
tidaklah 100% isteri itu memberi nafkah. Ya. Nilaikan sendiri, bijaksanalah melaksanakannya, jujur ikhlaslah melaksanakannya. Ya. Itulah semua perbelanjaan anak-anak sekolah, hari raya, belanjaan hias-hias rumah, ataupun buat repair rumah, buat pinjaman, buat penambahan dapur macam ni. Semua dia ambil. Nak bayar tukang, semua dia ambil guys. Tapi tak tahulah salah siapa ya. Memang tak ada perhatian lah hamba dekat dia. Ya. Sebab pergi balik sebelum subuh dah bangun. Dan selepas asar, isyak baru balik. Tengah malam kadang balik seorang-seorang tu guys. Dulu hamba tak ada lesen. Sebelum mula kerja. Jalan kaki hamba guys. Hujan panas. Daripada rumahnya sampai ke stesen satu. Lepas stesen sampai satu tempat, jalan kaki lagi. Naik ke atas, pergi ke kilang tu. Balik pun macam tu juga. Kalau kasut tu sebulan sekali beli. Sebab kena air. Sebab kita berjalan kaki hari-hari balik pergi. Tapi masa tu hamba rasa bahagia sangat. Walaupun duit tak ada, duit penat. Walaupun suami guna duit sewenang-wenangnya. Hamba bahagia sangat. Memang bahagia walaupun ada sikit aja perselisihan. Walaupun hamba ni tak melayan dia sebagai seorang isteri. Tapi fikirlah guys, kita mencari rezeki di luar. Bagai seorang suami, balik rumah, uruskan anak dulu sebelum isteri balik. Panaskan lauk ke, kalau perlu nak masak telur ke, masak air ke, jagalah. Atau basuh kain ke, jemur kain ke, lipat kain. Ni tak ada guys. 100% amboi aku. Kerja rumah hamba buat, kerja di cari rezeki hamba buat. Tekilah juga kadang-kadang. Tapi kita ni sentiasa ikhlas. Sebab jahat-jahat dia adalah suami kita. Cinta pertama, cinta akhir dalam hati tu. Satu hari berpuncalah satu kisah fitnah memfitnah ni. Rasa tak puas hati, rasa tersunyi rasa dia. Satu hari jadi kisah lah. Ambo ni difitnah katanya ada jantan lain, ada affair lain. Dan beberapa kali lah hamba dah tengok dia macam menyelidik, macam menyiasat. Dia menunggu satu simpang, menunggu simpang sini. Hamba perasan. Tapi dia tak pernah dapat pun tangkap hamba bawa dengan jantan, hamba berjalan dengan jantan. Tak puas hati guys. Dia panggil jantan tu. Masa tu hamba dah cakap dengan dia, hamba tak ada hubungan sesiapa, semua dah tempat kerja tu adalah rakan-rakan sekerja. Bangkat adik-adik satu kali. Lepas tu tanya lagi 2 kali. Cakap jangan cabar. Jangan sampai 3 kali, jangan cabar. Lepas tu masuk kali ketiga dia call daripada luar station. Dia bertanya lagi. Hamba cakap beginilah. Hamba dah bagi amaran, hamba dah bagi tahu yang sebenarnya, tapi awak masih tak percaya. Cakap kalau masih tak percaya dengan hamba, lepaskan hamba. Tapi hamba tak sebut cerai tak cerai, hanya lepaskan saja. Tapi dia bercerita dengan orang berapa daerah, berapa taman, berapa kampung, hari-hari hamba minta cerai. Na'udzubillah. Fitnahnya menjadi. Mengatakan saya hamba ni ada jantan lain, gila dengan jantan muda. Okey. Sampaikan dia pergi kebanyakan rumah adik-beradik hamba bercerita pasal hamba. Pergi ke rumah mak, menangis-nangis cerita pasal hamba. Sampai mak nangis, sampai mak kata bunuhlah aku, katanya. Anak durhaka. Hamba tak boleh cakap kan. Hamba tak boleh beritahu mak sesuatu.
Sebab ambo tak perlu nak beritahu. Ya. Ambo masih suami isteri dia. Ambo masih lagi di bawah tanggungjawab dia. Ambo tak perlu nak mengaibkan dia. Ambo tidak perlu memburuk-burukkan dia. Walaupun masa itu dalam suasana suasana yang critical, struggle, ya. Ambo perlu jaga aib dia. Tapi dia telah menjatuhkan aib ambo. Na'udzubillah. Benda yang ambo tak buat, dia buat. Dia buat fitnah. Dan suatu hari dia pun bertanya kenapa. Kalau kau mengaku kau ada affair, ada hubungan dengan jantan tu, aku ceraikan kau. Ambo masa tu berfikir, beristighfar banyak-banyak, mengambil keputusan yang muktamad. Alang-alang menyelup perkasam, alang-alang nama kita dah busuk, alang-alang orang dah buka aib kita, walaupun berunsur fitnah, ambo cakap lah, memang aku ada affair dengan dia. Aku bercadang nak kahwin dengan dia. Okey. Bila ambo dah cakap macam tu, jatuhlah talak kan. Sebab dia kata kalau ambo mengaku, jatuhlah talak. So, dia jatuhlah talak guys. Satu. Lepas tu, ambo minta kad ATM. Dia bagi, dia kata, oh kalau macam ni, awak dah minta kad, kita tak ada apa-apa lagi lah. Dia kata, na'udzubillah, kerana kad ATM dia boleh kata macam tu, boleh menjatuhkan talak. Kad ATM tu hak ambo, bukan hak dia. Hanya ambo. Bila ambo cek dekat bank, total duit ada dalam bank tu cuma ada 200 lebih saja guys. Pagi sampai malam ambo kerja. Tak ada penyimpanan langsung. Ambo tak tahu ke mana pergi duit ambo. Ya, dalam proses penceraian, masa tu bila abang dah mengaku tu, abang kata ada affair, lagi besarlah fitnah dia memburukkan abang. Kata dia dah mengaku dah. Orang pun perli-perlilah, ada yang orang taman masa-masa muka abang, ada orang taman mencebik-cebik abang. Allah Maha tahu guys. Kesabaran seorang wanita yang lembut itu, bila ia memberontak, dunia ni boleh hancur guys. Ya? Tapi dah bercerai, dia kata okey kita bercerai, lepas tu nanti kita boleh rujuk. Okey guys. Sebenarnya aku sayang dia guys. Dialah cinta pertama dan cinta akhir aku. Okey, dah lepas bercerai, aku harap-harap kami nak berujuk. Tak sampai sebulan guys, dia cakap jagalah diri baik, dia dah nak kahwin. Allahu Akbar. Doa hamba supaya Allah tunjukkan sesuatu termakbul guys. Ya. Malam tu juga ambo kemaskan baju. Masa tu ambo dah duduk asing, duduk flat. Tak sampai sebulan lagi. Ada 2 bulan. Bayar payment dia tu 3 bulan sewa rumah tu kan. Tak sampai sebulan ambo kemaskan baju, ambo balik kat rumah ni. Rumah ni lah. Masa tu dia kerja station. Ambo tak bagi orang lain masuk rumah ni. Dan selepas edah je, dia dah nikah. Cerita apa tu guys? Cerita dongeng ke? Cerita dibuat-buat ke? Atau cerita episod? Lepas tu
Dia cerita ke orang, dia nak kahwin lagi, kena nak anak lagi ya. Tak cukup ke ada anak 3 orang tu guys? Tak bersyukur ke? Itu pun tak cukup nak bagi makan. Itu pun bini yang bagi makan. Keluar dalam dia pun bini yang bagi. Dia nak kahwin lagi. Nak anak baru. Allah Akbar. Dendam dia kerana ada sesuatu lah dia berdendam dengan keluarga Ambo. Dan dendam dengan Ambo kerana ambil kad dia tadi. Dan Ambo dialau di rumah ni sebab dia nak kahwin, lepas tu nak duduk sini. Family dia pun halau Ambo, terutama mak tua ya. Dia kata Ambo tak ada hak. Orang tua tak ada ilmu guys, kurang pengetahuan. Dia dengar orang cakap je, dia tak tahu harta sepencarian itu ya? Ambo jadi gila guys. Sepanjang tak tahulah start bila dia membomohkan Ambo. Ambo dapat tahu 6 ke 7 ke dia bomohkan Ambo kan. Untuk apa Ambo tak tahu. Mungkin salah satu membodohkan Ambo lah. Allahu Akbar. Dengan fitnah dia tu kepada adik-beradik Ambo, adik-beradik Ambo semua marah Ambo. Semua menghina Ambo. Dia tak tahu cerita sebenar. Tak ada siapa pun antara keluarga Ambo yang datang memberi motivasi, memberi semangat. Dan Ambo jalan hidup bersama anak-anak. Dia tak nak jaga anak guys. Dia tak nak ambil anak. Dia kata kalau dia ambil anak, jaga anak, isteri barunya nak minta cerai. Ambo suruh dia ambil anak sebab dia tak bagi nafkah. Ambo nak tanggung anak-anak Ambo. Ambo nak tanggung, nak bayar tunggakan rumah, api, air, nak belanja sekolah anak, tambang. Struggle. Adik-adik tak bantu pun. Walaupun Ambo kerja, tapi tunggakan banyak guys, beribu-ribu. Dan rumah ni pun Ambo selesaikan dengan duit Ambo sendiri. Dah habis, pandai pula dia pergi pejabat tanah. Dia ambil pembayaran las, dia ambil geran. Dia tipu anak-anak, Ambo dah ambil geran. Rumah tu nama dia seorang, mana boleh Ambo ambil geran. Ambo belum bayar duit geran pun. Macam mana Ambo boleh pegang geran? Dia kata kalau dia dah ambil geran, dia nak, lepas tu dia nak tukar nama tu, nak bagi taruh nama Ambo, nama anak-anak. Sampailah tak ada guys. Bila Ambo tanya susah lah. Apa yang susah guys? Tak apa. Di mahkamah dunia kau menang. Kita tunggu di mahkamah Allah. Selepas dia tinggalkan Ambo dan anak-anak kat rumah ni guys. Rumah ni daripada depan sampai geras, sampai bilik-bilik, sampai ke dapur, sampai bilik air, semua bocor guys. Rumah lama. Dia tak peduli. Bila time hujan, Ambo tadah semua, periuk belanga semua. Ambo kata sabarlah, sabar dah mati. Lepas umur 55 tahun,
Alhamdulillah, hamba telah membuka semua atap rumahnya berganti baru. Mana yang rosak-rosak siling kerana hujan tu hamba ganti baru. Dia bahagia kat sana guys. Tapi hamba sampai sekarang, walaupun dah 20 tahun lebih kami berpisah, sakitnya masih lagi guys. Masih macam baru 2 hari berlaku guys. Semua orang masa bermula lepas bercerai, hamba jadi orang gila guys. Bukan gila yang datangnya daripada Allah Ta'ala, nanti datangnya dari manusia itu sendiri. Bersekutu dengan syaitan, iblis. Nasib baik ada ilmu yang diberi oleh mak bapak, ustaz-ustaz, hanya berdoa pada Allah, mengaji, berpuasa sunat dulu. Tapi alhamdulillah, hamba bercerai selepas arwah abah dah tak ada. Kalau dia ada masa tu, dia pun marah dengan hamba juga mungkin. Itulah guys, kita kadang-kadang berkorban untuk mereka, tapi tidak pernah dihargai. Oh guys, selepas bercerai itu, hamba boleh menerima dekat, hamba boleh baik dengan dia, dengan isteri dia. Mereka boleh datang sini makan, hamba bebaslah. Dah tak ada rasa marah-marah tu, tak ada ya. Dah tak ada jodoh. Satu hari guys, Allah tu nak beritahu dari kalangan keluarga dia juga, memberitahu asal cerita penceraian kami ini adalah dirancang oleh dia sendiri. Memfitnah hamba. Masa tu timbul rasa benci sangat hamba dengan dia. Seboleh-bolehnya sampai akhir hayat hamba tak nak jumpa dia. Yang pertama, dia mengaibkan hamba. Kedua, memfitnah hamba, menipu hamba, memperbodoh-bodohkan hamba. Nasib baik hamba ni masih kuat lagi berpegang pada tali Allah, masih hidup, masih waras. Alhamdulillah. Walaupun hamba ni tak kaya, tak senang, tapi hamba bersyukur punya anak-anak yang masih dikeliling hamba, menjadi kuat. Ya guys, hanya pesan hamba, mencintai orang itu jangan melebihi mencintai Allah dan Rasul. Mempercayai seseorang itu jangan melebihi kepercayaan kita. Jangan mengurangi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul. Ya? Kun fayakun. Sesuci mana cinta kita, sayang kita, kasih kita pada seseorang itu. Kasih Allah, sayang Allah lebih agung, lebih suci.
kun fayakun. Allah tu maha adil guys. Hari ini dia bagi ambo sakit. InsyaAllah doa ambo di akhir hayat nanti, moga kita tidak sakit lagi. Sakit pun kerana sakaratul maut. Itu biasalah. Sedangkan Rasul kekasih Allah menanggung kesakitan masa dicabut nyawanya. So guys, kepada netizen, pada anda, pada guys yang selama ini sentiasa bersangka buruk pada aku, ambillah iktibar. Segala-galanya adalah takdir, tapi jangan kita menyalahkan takdir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Zikir-zikir hari ini guys, hamba minta maaf kalau ada tersalah kata, silap bahasa pada anda yang terasa, pada guys yang terasa, hamba mohon maaf. Ya. Hamba doakan guys sentiasa diberi kelebihan, dipermudahkan urusan dunia akhirat, dipermudah rezeki, dipermudahkan kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Allahumma amin.